Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, pada Sabtu malam minggu ini kita sambung dalam pertemuan kita, bicara ilmu kita, bicara motivasi kita, bicara langkah kita dalam hidup. Kita menyambung lagi bacaan daripada buku kita ini tentang Arba'una Qa'idatun fi Halli al-Mashakil, tentang Arba'una al-Qa'idah, Arba'una Qa'idatun, tentang 40 kaedah bagaimana nak mengubah masyakil, masalah kita, menjadi suatu anugerah, suatu yang tidak bermasalah. Kita bincang-bincang 1, 2, 3. Malam ni kita masuk perkara yang keempat. Perkara yang pertama, istirja' ketika tertimpa musibah. Perkara kedua, berfikir sejenak, merenung sejenak, tafakur sejenak. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Perkara ketiga, sabar. Perkara keempat kita jumpa pada malam ini, iaitu penulis kata perkara yang keempat itu ialah husnuzan, berbaik sangka. Pertama sekali kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala yang memberi kepada kita masalah. Tempat baik sangka ini dia berduduk pada zon iman. Artinya kalau kita tidak boleh berbaik sangka pada Allah, kita tidak ada iman. Dan perkara yang sangat berat, perkara yang boleh memasuk kita kepada wilayah kufur adalah buruk sangka kepada Allah. Apa makna buruk sangka? Buruk sangka bermakna kita menyangka tentang Allah sesuatu yang tidak wujud kepada Allah, tentang sifatnya, tentang namanya, kelakuannya, perbuatannya. Yang kita sangka-sangka itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan keji. Sehingga Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat dia, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Suci Allah daripada sifat yang mereka berikan sifat itu kepada Allah. Artinya Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Itu bukan sifat Allah. Subhanallah, maha suci Allah, amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan dengan sifat yang tidak benar. Apabila satu orang mensifatkan Tuhan dengan sifat tidak benar, apa akan terjadi? Kalau sifat yang dia beri pada Allah Ta'ala itu sifat yang buruk, maka Tuhan akan kembalikan keburukan sangkaan dia itu pergi pada diri dia balik. Artinya keburukan itu akan menimpa diri dia. Bukan kerana Allah Ta'ala itu buruk. Ini kerana Allah mengembalikan balik ingatan buruk itu pada diri dia tentang Allah. Maka apa akan terjadi pada dia selepas itu? Bermakna dia makan hasil benih dia. Keburukan ini sesuatu yang tidak wujud, dia hanya wujudkan. Allah bersifat dengan sifat, kita kata sifat kamalat, sempurna. Allah bersifat dengan sifat yang tidak ada kekurangan.
Apabila hamba itu menyangka, dia ingat tentang Allah dengan suatu ingatan yang tak ada pada Allah. Seperti Allah zalim, seperti Allah tak tolong dia, itu bukan sifat Allah. Zalim bukan sifat Allah. Allah tak membenarkan kezaliman itu, dan Allah tidak melakukan kezaliman. Bila dia ingat buruk, dia ingat salah kepada Allah, maka Allah kembalikan ingatan yang salah itu memakan diri dia. Wa in syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Maka ingatan buruk itu akan datang kepada dia. Maka itulah yang paling ditakutkan di dalam dipanggil dengan su'uzan ini, buruk sangka ini. Maka seorang hamba itu mestilah dia selalu baik sangka pada Allah. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku selalulah di sisi hamba aku berdasarkan apa yang dia sangka pada aku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau hamba aku itu menyangka baik pada aku, baik dengan makna dia mensifatkan Allah, dia ingat pada Allah dengan suatu sifat yang memang itu sifat Allah, memang benar Allah diingat seperti demikian, maka Allah akan kembalikan kebaikan ingatan itu pada dia balik. Dia akan makan faedah ingatan baik dia pada Allah. Tapi kalau dia ingat Allah yang buruk, maka Allah kembalikan ingatan buruk itu makan diri dia. Karena itu ikhwan, sehinggalah Nabi berpesan kepada kita, seorang yang hampir mati, hendaklah dia sentiasa berbaik sangka pada Allah. Jangan buruk sangka. Maka dosa yang paling besar, yang amat-amat besar, yang ngeri, adalah dosa seorang hamba buruk sangka pada Allah, ataupun dosa seorang hamba mensifatkan Allah, menyangka tentang Allah dengan apa yang tidak ada pada Allah. Maha suci Allah. Karena itu kita katakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa makna subhanallah? Aku mensucikan Tuhanku daripada sifat kekurangan dan kecelaan. Subhanallah bermakna Allah tidak ada sifat kecelaan, Allah tidak ada sifat kekurangan, kecacatan, tidak ada. Maha suci Allah. Suci Allah daripada sifat kurang, sifat cacat. Suci Allah daripada sifat-sifat yang tak layak dengan dia. Subhanallah. Maka kerana itu Allah selalu diucapkan tahmid pada dia, alhamdulillah. Yang kita nak puji mestilah sesuatu yang sempurna. Kalau tak sempurna, dia tidak ditahmidkan. Maka Allah maha sempurna, zat yang maha sempurna. Allah memiliki nama-nama yang sangat sempurna lagi indah, sifat yang cukup sempurna. Perbuatan Allah Ta'ala kesemuanya sempurna. Maka penulis menyatakan, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahawa kelapangan sudah dekat. Kena yakin masa hadapan itu memang milik kita. Kebaikan itu memang untuk kita. Dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini yang kita dah ulang banyak dalam ayat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh kata Allah, bersama dengan usri, bacaannya dengan ain, usri. Allah kata yusra, yang ni baca dengan sin, yusra. Usri bermakna susah, yusra bermakna senang. Allah kata fa inna, sesungguhnya kata Allah, ma'al usri, bersama dengan susah, yusra, ada senang. Lepas tu Allah kata lagi sekali, inna ma'al usri yusra, bersama dengan susah itu mesti ada senang. Artinya kesusahan itu satu daripada jalan untuk kita menikmati kesenangan. Maka Allah kata bersama dengan susah ada kesenangan. Karena itu baik sangka bila kita diuji dengan susah itu sangat diperlukan. Maka kekuatan itu diperlukan, kekuatan sangka pada Allah itu diperlukan.
Penulis kata pada kita, ikhwan, dia kata berbaik sangka kepada Muslim juga termasuk perkara yang mententeramkan jiwa. Bukan saja baik sangka kepada Allah, tapi baik sangka kepada sesama Muslim. Kita ingat baik, kita ingat sifat-sifat baik, kita dahulukan ingatan sifat baik. Kita tak layan sifat-sifat buruk itu tentang diri seseorang. Dan ini sangat penting. Penulis bawa kepada kita satu kisah. Kisah tentang Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar, iaitu anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar. Bila dia jadi janda, Sayyidina Umar menjadi tradisi orang Arab, ikhwan, wanita Arab dia tak boleh hidup tanpa suami. Dia kena ada suami. Wanita Arab kalau dia tak ada suami itu satu benda aib. Bukan kata wanita Arab, bahkan itulah hukum hakam agama. Seorang wanita perlu hidup dengan suami, tak boleh hidup tanpa suami. So, Umar, apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar pergi jumpa Abu Bakar. Sayyidina Umar jumpa Abu Bakar, dia tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Dia pergi jumpa Osman, dia offer anak dia kepada Osman. Dahsyat, kita jarang offer anak kat ustaz. Ini Mamang gelak. Mamang kata, di mana pun nama. Ini adalah tradisi. Abali tambah, sahabat tak dengar, saya duduk dengar. Ada hati Abali kata. Saya tak ada hati, saya ada jantung. Kau ada hati kat anak aku lah. Bila Encik saya tak ada hati, saya ada jantung. Baik. Saya nak tegak sunnah pun orang tak puas hati. Alhamdulillah. Kata Umar kata dekat Abu Bakar, dia kata, ambillah anak aku kahwin. Abu Bakar tak jawab, Abu Bakar sengap je. Abu Bakar macam minta waktu lah. Umar pergi jumpa dengan Osman, minta, beritahu pada Osman dia ada anak, ambillah anak dia kahwin. Dia tak mau anak dia duduk seorang lagu tu. Osman pun diam. Lepas tu Umar mai kat Nabi. Tengok, seorang ayah yang memikirkan masa depan anak dia. So jaranglah orang nampak ayah ni punya apa, punya perasaan kepada anak, pada keluarga. Biasanya orang nampak ibu. Hari ibu ni orang sambut dahsyat. Hari bapa ni ada, bukan tak ada, tapi orang buat macam tak ada ya. Kata hari bapa, tak apa. Hari ibu ni Allahu Akbar. Semua hadis pasal ibu keluar. Hari bapa ni macam tak ada hadis. Tak tahu. Hari bapa punya pasal. Kesian. Kesian. Maka apa Umar buat? Dia jumpa Nabi. Dia bagi tahu kepada Nabi tentang kedudukan anak dia ni. Dan dihabaklah kepada Nabi. Dia jumpa Abu Bakar, dia jumpa Osman. So, Umar masa dia jumpa tu, bila Abu Bakar tak jawab, Osman tak bagi jawapan, dia macam Allah, sedih lah. Maka Nabi jawab sepatah. Nabi kata, adapun Hafsah, dia akan dikahwini oleh seorang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Dan adapun Osman, dia akan mengahwini seorang yang lebih baik daripada Hafsah. Nabi jawab begitu. So Umar, siapa dia? Umar kata Nabi, Hafsah akan dikahwini oleh satu orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. So Umar dia tengok siapa dia. Adapun Osman
dia akan menikah dengan satu perempuan. Perempuan tu lebih baik daripada Hafsah. Jadi Umar, siapa dia perempuan tu? Takkan anak aku tak baik lagi? Maka kejadian itu berlaku sungguh. Maka Nabi yang masuk meminang kepada Hafsah. Maka Nabi lebih baik daripada Abu Bakar. Maka adapun Osman, Nabi ambil anak Nabi, Ruqayyah, bagi pada Osman. Maka Ruqayyah lebih baik daripada Hafsah, anak Nabi. Maka penulis bagi tahu pada kita, pada ikhwan, sifat baik sangka kepada Allah Ta'ala itu penting. Kita akan dapat yang lebih baik. Sebab sifat baik sangka ni, kita telah awali dengan istirja' tadi ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka kenapa kita nak takut? Kita sandar kepada sandaran yang cukup kukuh. Allah ini sandaran yang kukuh. Tengok Allah sebut dalam ayat dia. Allah kata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Al-ahadu samadu. Allah itu al-wahidul ahad. Apa makna ahad? Ahad bermakna al-wahidul ahad, satu-satunya yang satu. Apa makna satu-satunya yang satu? As-samad. Merujuk kepada makna apa dia? As-samadu. Kesemuanya berhajat pada Allah. Kesemuanya bergantung pada Allah. Memohon pada Allah. Kerana Allah itu zat yang maha sempurna. Dia al-wahidul ahad. Dia as-samad. Dia, kepada dialah kesemuanya gantung harap, sandak harap, perlu pertolongan. Hanya dia saja boleh tolong kita dengan pertolongan yang maha sempurna. Sebab lam yalid wa lam yulad. As-samad itu seolah-olah makna dia lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada anak dan dia tidak diperanakkan, dia tidak ada isteri. Tak mungkin Tuhan ada anak, tak mungkin Tuhan ada isteri. Sebab dia yang bersifat menjadikan semua. Maka tidak ada yang layak disandingkan, dikufukan dengan Tuhan. Tuhan tak sibuk nak jaga kita ni, lepas tu dia sibuk pasal apa? Dia ada hal ehwal anak dia, bini dia, keluarga dia. Tak. Tuhan bukan lagu tu. Maka Allah Ta'ala itu, dia adalah Allahu Ahad. Allah Ta'ala itu As-Samad. Kepada dialah semuanya meminta bantuan, pertolongan. Dialah raja segala raja. Dialah tempat memohon. Maka sandaran kita pada Allah Ta'ala ini kuat. Baik sangka kita kepada Allah Ta'ala ini sangat kuat. Maka orang yang ingin mengubah suatu masyakil, suatu masalah yang besar menjadi suatu anugerah yang besar pahala dia, dia kena mempunyai kekuatan hati baik sangka pada Allah yang tinggi, yang sangat tinggi. Macam ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum. Allah cerita tentang zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Tentang kerosakan akan berlaku. Kerosakan akan berlaku. Di mana akan berlaku rosak? Darat dan laut. Darat akan rosak. Darat akan rosak. Laut akan rosak. Tapi apakah punca dia? Punca dia Allah Ta'ala kata kalau ada malapetaka di darat, ada malapetaka di laut, punca dia bukan alam. Punca dia bi'aidin nas. Ada tangan makhluk perosak. Jadilah banjir macam mana dalam dunia? Tangan manusia. Mesti tangan manusia yang buat jahat. Kegilaan manusia kepada harta benda, kepada projek, tanpa mempedulikan pihak-pihak yang patut dipedulikan. Tangan manusia jahat.
ketakutan manusia kepada manusia melebihi ketakutan dia kepada Allah, maka dia akan jadi sami'na wa ata'na kepada pihak yang dia tak mau derhaka. Maka akhirnya balak diambil sewenang-wenangnya, turun ayat hujan. Maka ayat hujan itu bawa tanah daripada bukit jatuh ke bawah. Siapa punya kerja ini? Quran kata bi'aidin nas, tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Berlaku kerosakan, akan zahirlah kerosakan di darat dan di laut. Di mana punca dia? Alam kah? Ciptaan Tuhan kukuh. Cuba tengok ayat. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bila Allah cerita sekukuh-kukuh tu ciptaan Allah daripada unta kaifa khuliqat, sama kaifa rufi'at, angkat naik langit, jibal kaifa nusibat, macam mana dipasakkan dia, dipaku dia ke bumi, dan bagaimana Allah Ta'ala kata al-ardi, bumi, planet ni keseluruhannya Allah jaga. Tiba-tiba Tuhan kata fadzakir innama anta muzakkir. Muhammad, beri peringatan pada mereka kerana sesungguhnya engkau seorang pemberi ingat. Pemberi ingat apa, ikhwan? Tak ada salah ciptaan Tuhan langsung, tak ada salah. Tapi macam mana makhluk ciptaan Tuhan itu dijadikan makhluk-makhluk ini untuk khidmat pada manusia, akhirnya manusia dapat padah. Maka Allah bagi tahu tangan manusia yang bagi rosak apa ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di laut. Tengok Allah Ta'ala kata liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah izin sebahagian orang merosakkan sebahagian orang, Allah izin, akhirnya berlaku kerosakan. Untuk apa? Tengok, baik sangka kita pada Allah itu tinggi, kerana Allah kata la'allahum yarji'un. Dalam sebesar-besar musibah menimpa orang tak bersalah, Allah kata di situ ada suatu nikmat Tuhan yang kamu tak nampak. Dengan itulah, dengan musibah yang besar itulah, bagi orang yang ada hati hanif, dia kembali pada Allah. Dia kalau tak berlaku musibah pun dia kembali dah pada Allah. Tapi bila berlaku musibah, dia pun tak sangka ini musibah, kerana ketamakan sebahagian pihak terhadap hubbud dunia, yang dikatakan penyakit al-wahan itu menimpa manusia. Manusia tak mendengar pasal mati. Manusia bukan kata tak mendengar pasal mati, manusia bermusuh dengan perkataan nasihat, menasihati. Jangan nasihat aku, kau tidak ada hak nasihat aku, kau tak layak nasihat aku. Sebelum kau nasihat aku, kau duduk depan cermin, kau nasihat, gambar kau dalam cermin tu dulu, baru kau datang nasihat aku. Manusia tu lupa ad-dinu nasihah. Ada ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Dia lupa. Kenapa dia lupa? Kerana dia kena penyakit al-wahnu. Apa penyakit al-wahnu? Hubbud dunia. Dia terlalu kasih dengan dunia. Yang dia tunjuk lebih semuanya dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Dia bal tu'thirunal hayatad dunia ni kata Allah ketika apa? Ketika wal akhiratu khairun wa abqa. Ketika Allah menyatakan akhirat itu lebih baik, lebih kekal dari dunia. Ketika Allah bagi tahu benda tu, ketika itu dia mengutamakan dunia. Macam mana Tuhan tak marah? Kalau Tuhan belum bagi tahu apa-apa lagi, tak apalah. Ketika Tuhan dah bagi tahu dah, wal akhiratu khairun wa abqa, Tuhan bagi tahu akhirat lebih baik dan lebih kekal dari dunia. Dia dengar Tuhan kata lagu tu, dia menunjukkan keutamaan daripada dunia semata-mata. Seolah-olah dia kata apa ke Tuhan? Kalau hang boleh kata akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, aku nak bagi tahu dunia lagi baik.
maka dia melakukan kehidupan ini secara sewenang-wenangnya, tanpa perlu nasihat, dan dia tidak takut kepada orang. Dia tak perlu bimbang kerana tidak ada orang akan nasihat dia. Tidak akan ada pihak boleh nasihat dia. Dan dia tidak makan nasihat. Ketika itu berlakulah kemungkaran demi kemungkaran, mafsadah demi mafsadah, kerosakan demi kerosakan. Allah izin berlaku. Ada pihak tak bersalah menanggung. Tapi Allah Ta'ala kata, di mana baik dia? La'allahum yarji'un. Dengan musibah itu ramai orang kembali pada Allah, istighfar, minta tolong. Allahu Akbar. Allah paling suka tengok hamba kembali pada Allah dengan dua keadaan. Keadaan apa? Pertama, iyyaka na'budu. Keadaan kedua, wa iyyaka nasta'in. Allah suka tengok dua benda ni berlaku dalam hidup manusia. Berlaku apa? Hanya kepada Allah kita menyembah, beribadat, dan hanya kepada Allah kita mengharap, bergantung pertolongan. Allah pulihkan kehidupan kita. Allah pulih kehidupan kita. Antum tengok macam mana kita boleh saksikan hidup kita sekarang, ikhwan, dengan baik sangka kita pada Allah. Kita sekarang berada di tengah-tengah kehidupan, kesemua barang dalam dunia ni naik. Minyak naik. Pendek kata, angin pun naik. Yang turun satu je hujan. Lain tak turun. Subhanallah. Tapi antum sedar tak bagaimana Allah layan hidup kita? Kita ibarat hidup membawa diri sendiri. Kita tak ada tempat mengadu selain daripada Allah. Tak mana kita nak mengadu? Ke siapa kita nak mengadu? Saya beli barang supermarket mahal, saya pergi market beli barang mahal, saya buh minyak mahal. Kemana saya beli ubat jadi mahal? Semua tinggi. Daripada sekecil-kecil kedai dalam kampung saya beli, sampailah saya pergi ke bandar, masuk supermarket, mall. Saya beli barang di sana semua mahal. Ke siapa kita nak mengadu? Akhirnya kita mengadu pada Allah dengan dua tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam benda-benda ni semua kita menerima musibah, benda-benda mahal ni. Tengok tak hidup kita berjalan lagu mana? Kita makan macam biasa, minum macam biasa. Kalau antum lalu tengok McDonald, orang masuk macam biasa. KFC penuh macam biasa. Starbucks penuh macam biasa. Semua macam biasa. Market orang pergi macam biasa. Orang miskin, ada tak ruang dia makan? Ada ruang dia makan. Orang buat kenduri di masjid, macam biasa. Orang yang suka buat charity, macam biasa dia buat charity, bantuan dihantar kepada orang susah, orang miskin, macam biasa. Siapa yang urus benda ni, ikhwan? Rabbul Alamin. Dalam barang naik, kita boleh makan lagi cencaru belah belakang. Cencaru belah belakang. Parpu telur, cencaru belah belakang. Telur apa? Telur dada. Telur bawang, bubur cabai lagi. Pukulan boyan. Oh, pukulan Nyonya Mansur. Boleh makan lagi. Kita boleh makan Maggi lagi. Kita boleh makan temikai lagi. Walaupun dalam jam mai dengan kereta lambat jam, boleh makan lagi. Ya subhanallah, ikhwan. Subhanallah. Apa lagi? Tengok Allah susun hidup kita. Di satu pihak, walaupun ada pihak kata barang mahal-mahal, tetapi Allah telah menunjukkan kepada kita betapa alam ini dianya kontrol. Maka dalam semua episod kehidupan ini, ikhwan, kita disuruh baik sangka sungguh kepada Allah. Dan kita disuruh apa, ikhwan? Kembali pada Allah dengan musibah itu. Bila kita kembali pada Allah Ta'ala, itulah senikmat-nikmat keadaan. La'allahum yarji'un. Allah kata, dengan musibahnya aku bagi. Kalau Allah bagi rosak laut, Allah bagi rosak darat. Kalau Allah boleh buat asal tak rosak, lepas tu Allah bagi rosak, maka maha mampu Allah lebih senang untuk mengadakan benda itu bagi jadi elok balik. Maha mampu Allah. Dan biasanya kalau Allah repair kali kedua, itu lebih baik daripada pemberian yang pertama.
Maka kerana itu diperlukan apa ikhwan? Diperlukan husnuzan, baik sangka yang tinggi. Dan baik sangka yang tinggi pada Allah ni tak datang ikhwan kalau kita tak kenal sifat Allah, tak kenal nama dia. Pendek kata, kita tak belajar tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma, tauhid sifat, kita tak jumpa. Sebab tauhid itu dia membina kekuatan jiwa. Sehingga dalam riwayat Muslim, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sebut apa? Nabi sebut kepada kita dengan perkataan ikhwan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat jiwa dia, yang kuat akidah dia, yang kuat tauhid dia, mukmin yang kuat al-qawi, lebih dicintai Allah. Lebih kita akan nampak Allah tunjuk cinta pada dia daripada seorang mukmin yang bersifat dengan selekeh, dengan dhaif, dengan lemah iman dia. Dia nak bercakap pasal Tuhan, dia tak ada benda nak cakap. Hantar suruh dia bercakap benda lain, semua dia boleh bercakap. Tapi pasal Tuhan dia tak boleh cakap. Dia boleh bercakap benda yang sangat rumit, tapi dia nak kaitkan dengan kebesaran Rabbul Alamin, tak boleh. Dia dhaif, dia lemah. Bahkan dia nak ajak orang sebut Alhamdulillah, dia dhaif ikhwan. Dia sangat-sangat dhaif. Jadi kerana itu ikhwan, mukmin yang dhaif, mukmin yang qawi lebih disuka pada Allah daripada mukmin yang dhaif. Nabi kata wa fi kulli khair. Nabi kata kepada kita apa? Nabi kata pada kedua-duanya ada kebaikan. Walaupun mukmin ni kuat, walaupun mukmin ni lemah, tetapi mereka tetap mukmin. Itu yang baik. Namun satu lebih baik di atas yang satu. Nabi kata ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata bersungguh-sungguhlah kamu. Nabi kata bekerja keraslah kamu atas apa yang mendatangkan manfaat untuk kamu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Nabi kata minta tolonglah kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah minta tolong kepada Allah. Jangan kata aku dah minta tolong pada Allah tapi Allah tak tolong lagi, jangan. Nabi kata wasta'in billahi, sungguh-sungguh minta pertolongan pada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu tunjuk kelemahan kamu. Di mana kelemahan kita? Masa bila kita dikatakan mukmin yang dhaif, masa bila kita dikatakan mukmin yang qawi, ketika kita menunjuk kelemahan, memohon pertolongan pada Allah, ketika itu perkataan mukmin dhaif itu kena pada kita. Bila berlaku musibah, benda pertama apa kita sebut pada orang? Minta tolong pada Allah ke apa? Mengajak manusia kembali pada Allah ke apa? Ya subhanallah ikhwan. Apa? Kalau wakil rakyat dalam kampung tu berlaku banjir, dia sebagai wakil rakyat, orang besar, pemimpin yang besar, apa dia sebut dulu pada mereka? Apa benda mula dia sebut? Dia istirja' tak? Kerana tempat dia itu kena musibah. Pemimpin yang lebih tinggi sikit daripada dia, apa dia buat? Benda apa pertama mereka buat? Untuk menunjukkan mereka ada iman yang qawi, bukan iman yang dhaif. Maka Nabi kata sungguh-sungguhlah untuk apa yang datang manfaat pada kamu, dan sungguh-sungguhlah minta tolong pada Allah. Jangan tunjuk lemah. Jangan sekali-kali tunjuk lemah. Dan Nabi kata apa pada kita ikhwan? Nabi kata in asabaka syai'un, bila sesuatu berlaku pada engkau, fala taqul, janganlah kamu kata law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalaulah aku buat lagu ni, kalaulah aku buat lagu ni, tentu tak jadi. Jangan kata lagu tu. Benda dah jadi. Benda yang dah jadi, jangan kita kata kalaulah aku pindah Hawaii, tak rosak barang-barang aku. Kalaulah aku buat lagu ni, kalaulah aku pakai jalan lain, tak jadi lagu ni. Jangan sebut. Benda dah jadi, jangan sebut lagu tu. Tapi sebaliknya Nabi kata apa dia?
Nabi kata, walakin, iman, tanda kata dalam diri kita ada iman yang kuat. Kata yang ni. Nabi kata, qul, katakanlah, qadarullah. Qadarullah. Wa ma sya'a fa'al. Katalah yang ni. Qadarullah, takdir Allah. Sya'a fa'al. Dia perbuat apa yang dia kehendaki. Kata yang tu. Nabi kata, fa'inna law. Kalau benda dah jadi, banyak kita ulang kalau, umpama misalnya, Nabi kata, apa akan jadi kalau kamu ulang untuk benda yang dah jadi itu banyak sangat? Nabi kata, tuftahu amal syaitan. Kamu membuka diri kamu beramal dengan syaitan. Maka apa kita kena buat? Ighlaq babu syaitan bi'in walau. Tutup pintu syaitan dengan perkataan duk kata lau ni, tutup. Ighlaq babu syaitan, tutup. Maka tengok ikhwan, kalau satu orang dia sihat ke, dia apa ke, dia sihat, tak ada penyakit apa, tapi bila berlaku musibah, dia meratapi musibah itu, maka dia termasuk orang yang dhaiful iman. Tapi kalau dia ditimpa musibah, walaupun dia ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tapi dia boleh kata kalimah-kalimah ni, qadarallahu ma syaa fa'al, maka dia ada qawiyul iman. Iman yang kuat. Maka Allah suka kat dia. Karena itu ikhwan, baik sangka yang tinggi diperlukan. Penulis kata pada kita ikhwan, perkara yang kelima, iaitu dia kata, kalau sesuatu berlaku pada kita, apa yang kita patut buat supaya kita dapat ubah situasi itu menjadi lebih nikmat. Dia kata apa dia? Dia kata, kalau musibah yang menimpa kita itu, kita tak perlu bagi tahu pada orang, maka jangan bagi tahu. Kalau kita bagi tahu tu tak ada apa? Tak ada keperluan, tak ada. Jangan setiap orang main cerita. Dia macam tidak ada rahsia kita dengan Tuhan. Bercerita ketika apa? Ketika ada keperluan. Kita nak minta nasihat kawan, nak minta semangat kawan, kita cerita sikit masalah kita. Dia bagi nasihat. Tapi kalau tak ada benda tu, kita hanya buat bahan sembang, omongan kosong, orang dengar pun tak dapat faedah dan manfaat apa, maka itu saya cerita. Dan yang kedua apa dia? Orang yang kita bercerita itu adalah orang yang tidak amanah. Dia bukan orang saleh, dia bukan orang yang amanah. Maka jangan cerita. Kita cerita benda betul kepada orang yang tak amanah, apa akan jadi? Depan kita dia angguk, belakang kita dia pergi cerita lain. Dia kata dia itu mengada-ngada. Kena sikit saja buat gempang. Maka tak ada faedah. Maka kalau perlu, barulah kita bercerita. Kalau rasa tak perlu, jadikanlah itu sebagai suatu rahsia diary hidup kita. Penulis berkata ikhwan, seorang ulama terkenal nama dia Al-Ahnaf. Al-Ahnaf ini ulama terkenal. Dia hebat. Tapi dia seorang yang dikatakan seorang yang macam apa? Ahnaf ni dikatakan seorang yang dia berjalan kaki dia tak sama. Satu ni sikit, satu ni kaki dia. Ringkat kaki dia. Kurus dia. Dan dia punya gigi ni macam taring. Saya tengok tak ada orang ada gigi hantu. Jarang-jarang dan taring bertaring. Sampai dia kalau jalan dia akan pakai kelumbung. Macam kan khimar kan. Dia tutup. Orang kata Ahnaf ni, kalau kami tengok wajah dia, kami tak duduk sebelah dia. Tetapi kalau kami dengar suara dia, kami tak sangka Allah telah mengangkat dia dengan ilmu, bukan dengan wajah. Dialah orang yang benar-benar membawa kami kenal agama Tuhan, bahawa ilmu mengangkat derajat manusia, bukan wajah. Kalau tengok wajah dia tak ada kelebihan. Tapi kalau kami dengar ilmu dia tanpa tengok wajah dia, Ahnaf adalah orang yang sangat berilmu.
Ahnaf kata. Dia kata apa? Dia kata mata aku buta 40 tahun. Aku saya fikir bukan buta lah, saya fikir macam apa? Macam kita kata rabun, cataract. Sebab kalau buta tak akan nampak balik. Tak nampak terus. Kita kata dulu dia tak nampak, 40 tahun dia tak nampak. Apa kata Ahnaf? Aku sembunyikan mata aku tu daripada orang, dan selama 40 tahun orang tak tahu kata aku tak nampak. Orang duk ingat aku nampak tapi aku tak nampak, dia kata. Dia sembunyikan penderitaan dia. Sebab dia rasa tak ada apa? Tak ada faedah, tak ada apa nak sembang. Just apa, bila orang dengar kesiannya, simpati. Melainkan kalau orang tak ada tangan, macam doa. Kita ikhwan, kita kena ada budaya ni. Budaya apa budaya? Bila kawan-kawan kata pada kita doalah kat anak saya sikit, dia duk belajar, dia pergi interview ke temu duga, mintalah doa, dia berjaya. Kita kata insya-Allah saya doa. Tak mau, hentikan budaya tu. Terus angkat tangan. Ya Allah, berilah kejayaan pada dia, berkatilah usaha dia. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau kita kata insya-Allah, semua tu akan dituntut nanti. Kita hutang. Tapi kita tak buat. Dan angkat. Berkatilah usaha dia, ya Allah. Tolonglah dia. Ya Rabbal Alamin. Habis. Dah selesai dah kerja kita. Ataupun bila dia kata lagu tu, doakanlah anak saya. Saya tak mau doa, Abang terus. Sebab kalau kita kata insya-Allah bermakna makin banyak insya-Allah, makin banyak kita punya hutang dan dia akan dituntut. Tengok-tengok tak ada satu pun kita baca doa. Ayah saya sakit. Minta sahabat tolong doakan. InsyaAllah lagi. Tapi tak baca. Kita balik, kita akan lupa. Semua tu akan dituntut nanti. Maka lebih baik dandan. Tak usah malu. Ya ke bapak sakit? Minta saya doa ke? Ya. Ya Allah, sembuhkanlah ayah dia. Dia semua orang yang sakit, termasuk diri saya sendiri. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Habis. Kita dah tak berhutang apa-apa. Kata seorang ulama, Imam Atta, dia kata selama 20 tahun dia kena sakit mata. 20 tahun dia kata. Dia simpan, dia tak habaq. Siapa dia tak habaq? Bini dia tak tahu dia sakit mata 20 tahun. Bini dia tak perasan selama 20 tahun dia tu rabun. Dia buat macam tak ada apa-apa. Sebab dia rasa tak ada faedah dia habaq. Berubat dia tak ada apa nak diubatkan. Nak habaq kepada bini, lepas tu bini pergi habaq kepada dia, rasa tak ada faedah. Dia sengak aja. Maka dia persangka, kata dia macam tak ada sakit apa-apa. Ramai orang macam ni, akhwan. Saya fikir macam Ahnaf, macam Atta ni, kalau mereka nak dikatakan wali, saya setujulah. Tapi saya tak pernah dengar orang kata mereka ni wali. Wali-wali duk main lagu tu lah. Jalan tak pakai baju, wali. Boleh londeh aib orang, wali. Kita pergi jumpa dia, dia boleh habaq orang ni tak sembahyang subuh. Orang ni lagu tu, wali. Rasulullah ni ikhwan, munafik duduk depan dia. Dia tak habaq kat siapa kata dia tu munafik. Saya pun tak pernah dengar dalam banyak-banyak orang cerita wali. Orang kata Imam Abu Hanifah wali, Imam Malik wali, Imam Syafi'i wali, Imam Ahmad wali, Nawawi wali. Bahkan Imam Ghazali tu yang banyak juga bercakap pasal wali. Saya tak dengar orang kata dia wali. Wali ni yang mana ya ikhwan? Yang orang duk main cerita ni, jantung tak ada, itu wali. Dia tanya jantung di mana? Saya bagi ke Rasulullah. So, lah ni saya tak ada jantung. Doktor cengok-cengok memang dia tak ada jantung. Doktor pening kepala, ada orang boleh hidup tak ada jantung. Yang tu wali. Saya tak pernah dengar orang cerita walinya Imam Syafi'i, dia ada karamah lagu tu, dia ada kalau orang-orang macam ni nak dikatakan wali, saya fikir tak ada dunia akan menafikan betapa karamahnya mazhab-mazhab, ulama-ulama mazhab. Tapi mereka tak diangkat dengan kisah wali. Bila diangkat kisah wali, mereka tersisir. Otomatik dia tersisir.
Tak laku. Bahkan kita belajar dalam akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pembuka aliran Asy'ariyah, orang tak sebut dia wali walaupun orang yang bermazhab dengan mazhab akidah Asy'ariyah pun. Patut-patut dia lah wali. Dia yang memperkenalkan apa? Aliran Asy'ariyah. Maturidiyah, Abu Mansur, Abu Maturidi. Tak sebut. Orang lain wali. Wali ni orang lain. Kita pun tak tahu siapa mereka itu. Maka inilah banyak masalah kita, ikhwan. Karena itu, ikhwan, kata Syaqi Al-Barqi, Barqi, dia kata, barang siapa yang tabiat dia, bila dia ada problem, dia ada masalah, dia suka mengeluh. Dia suka cari orang sembang. Dia tak menyelesaikan dengan adab daripada mula istirja', berdoa, minta pada Allah. Dia tak buat lagu tu. Dia bila ada masalah, dia suka lagu tu. Kata Syaqi Al-Barqi, dia kata apa? Dia kata kalau dia rajin buat lagu tu, lama kelamaan dia akan hilang nikmat di dalam taat dan iman pada Allah. Dia akan rasa nikmat mengadu ke orang. Bila dia boleh cerita ke orang tu, dia akan rasa lega. Dia semayang, dia minta pertolongan pada Allah, dia tak rasa lega lagi. Maka kalau itu menjadi satu tabiat, maka itu sangat tidak menarik. Maka bila kita perlu sahaja, barulah kita cari orang. Tak perlu. Ini dalam hal musibah. Macam itu juga kita mimpi. Mimpi juga satu musibah. Kadang kita diganggu dengan mimpi. Kita nak cerita ke tak cerita? Cari orang yang dipercayai. Jangan cerita pada semua orang. Jangan cerita mimpi pada bomoh. Mimpi apa? Mimpi kena cekik dengan hantu. Pergi cerita kat bomoh. Cuba cerita pada orang salih. Tuan, semalam saya mimpi, saya kena cekik dengan hantu. Saya jatuh daripada tempat tinggi. Jatuh. Saya mimpi, saya lari, saya dihambat oleh satu benda. Saya tak tahu benda apa. Tapi saya duk lari tu, rupanya duk lari setempat. Penat tapi tak berubah jalan. Cerita pada orang soleh. Tengok apa orang soleh nak kata. Orang soleh akan bagi tafsiran yang menenangkan hati. Tapi kalau kita cerita kepada apa? Kepada dukun, kepada bomoh. Oh, dia kata ini awak dah kena buat orang. Kan orang Melayu suka mimpi yang macam-macam mimpi. Dalam mimpi ada orang bagi anak. Dalam mimpi menyusu anak. Cerita ke siapa? Cerita pada bomoh. Bomoh kata apa? Bomoh kata saka ni. Allah Akbar. Cuba cerita pada orang saleh. Cuba kalau mimpi lagu tu. Mimpi apa? Mimpi bagi susu anak dalam mimpi. Mimpi orang bagi anak. Cerita kat siapa? Cuba cerita kat Ustaz Samsul. Akan dapat tak persiaran yang baik. Maknanya anak boleh anak seorang lagi. Tak persiaran itu menenangkan hati. Kenapa pergi pilih tak persiaran yang boleh buat tak persiaran baik, tapi pergi buat tak persiarannya yang tidak baik? Maka itulah dia kata, ikhwan, perkara yang kelima, janganlah kita cepat berkongsi musibah itu dengan orang. Nanti lama-lama dia akan jadi habit. Tambah zaman lagu ni, ada TikTok, ada Facebook. Sakit kepala sikit je, tunjuk kokyuk di kepala. Saya lagi diuji ni. Uji sangat. Doa-doa lah saya sedang diuji ni. Ujian sangat. Maka tidak baik begitu. InsyaAllah, ikhwan, kalau Allah bagi pada kita kesihatan, kita akan lihat yang keenam. Yang keenam, penulis kata kita mengambil suatu pendirian sesuai dengan kadar ujian itu dan tidak membesar-besarkan ujian itu. Kalau ujian itu kita tengok, kita menyikapi, kita bersikap dengan musibah itu, kadar musibah itu mai. Jangan lebih-lebih sangat. Sebab dia akan jadi mudarat dalam hidup kita. Kadar dia mai.
kadar dia mah, kadar itu kita sikapi dia, kita bawa satu sikap yang lain supaya dia tidak membebani hidup kita. InsyaAllah ikhwan, kita akan lihat lagi penulis kata bagaimana kita nak tolak musibah dengan jalan yang baik. Ada cara dia, cara-cara yang diperolehi dalam riwayat-riwayat yang ada. InsyaAllah ikhwan, semoga ini memberi sumbangan dalam hidup kita dunia dan akhirat. InsyaAllah ikhwan, berjumpa lagi pada minggu hadapan, Sabtu malam minggu temu janji kita, bicara kita tentang buku kita ini, iaitu apa dia? Iaitu Arba'una Qa'idatun fi Halli al-Masyakil. 40 kaedah supaya satu masalah yang besar bertukar menjadi suatu nikmat, satu anugerah daripada Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.